Ya, kita bersama dengan narasumber kita Yang Mulia Hajah Farida binti Haji Muhammad Taufik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa di sana? Sudah Ya, ini bertutup Dok memantun dengan Saya Iskandar di dan, sini. dan saya Nur Nadira penyampai baru. Ini rasanya kali pertama ya Puan kita bersua Najib. secara lemaya Iya. ini. Ya, jadi perkenalkan sekali lagi ya Puan Hajah ya, bersama saya Nadirah pada pagi ini, warga baru Rampai Pagi, berkenalan Ya, lah dengan Nadira. Nadirah ya. Ya, alhamdulillah cikgu, apa khabar cikgu? Alhamdulillah sehat walafiat. Ada pantunnya? Is. Ada pantun? Tapi perasan tak hari ni? Perasan tak hari ni warna Nadira sedondon dengan kan? saya macam Itulah warna sedondon. macam berjanji ya. Macam berjanji. Ataupun yang baju ketudung. ataupun Puan Hajah tadi menyaksikan kami daripada awal pagi tadi, jadi berkakaslah mencari tudung Supaya match ni. supaya match lah. Baik, sihat ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya, sihat apabila kita ni mengikuti SOP dan apa saja yang disarankan YB Dato' dan kerajaan, insya-Allah. Ya, Jangan lupa kita ni makan vitamin, baik, jaga kesihatan. rantangkan je dulu pantunnya sebelum kita mulakan Sebelum kita memulakan mungkin pastinya peminat di luar sana dan yang di studio sudah tunggu apakah pantunnya. Macam berpantun. Okey. Bunga sekuntum bunga melati. Amboi. Okey, saya ulangi balik. Bunga sekuntum bunga melati. Putih bersemi, harum mewangi. Assalamualaikum, selamat pagi. Senyuman diberi, wajah berseri. Salam sejahtera peminat segmen Enak Rasa Rampai Pagi. Pastinya merindui resepi, bukan merindui saya mungkin, tapi resepi-resepi yang saya berikan. Ya, pagi-pagi makan ikan kari. Jadi kami di Rampai Pagi mengucapkan juga selamat pagi. Silakanlah dengan resepinya. Iya. Resepi kita ni hari ni berlainan sedikit. Resepi orang dulu-dulu yang pastinya semua menggemari walaupun anak-anak kecil kita ni. Betul. Resepi hari ini ialah resepi penyaram. Bagi peminat di luar sana, walaupun di studio di sana, pastinya sudah menyediakan pen dan kertas untuk mencatat. Dan kalau sekiranya ada penonton di luar ya yang tengah menonton rancangan ini, bolehlah melayari jual IG Rampai Pagi yang ada dikongsikan di sana oleh pihak RTB. Wah. Resepi kita ni saya mulakan bahan-bahannya. Baik. Okey, saya mulakan dengan bahan-bahannya. Bahan-bahan resepi penyaram, 500 gram gula pasir, 300 gram gula apung. Gula apung ni gula nau Okey, 500 gram tepung gandum, 500 gram tepung beras. Saya ulangi balik Saya ulangi. 500 gram gula nau atau gula apung, 300 gram gula halus atau gula pasir, 500 gram tepung gandum, 500 gram tepung beras dan 1000 ml air, iaitu air suam ataupun air panas. Boleh kita air panas tetapi jangan terlalu mendidih. Okey, cara-caranya hendaklah masukkan air ke dalam kedua-dua jenis tepung yang telah pun kita ni letak ke dalam mangkuk adunan. Tepung beras dan tepung gandum. Dan kita tuangkan air ke dalamnya. Sesudah tu air masukkan air ke dalam gula, bukannya tepung, ke dalam gula halus dan gula nau. Dan kemudian kita larutkan bersama air suam. Apabila kita kacau, kita larutkan. Kemudian kita tunggu sebentar sehingga ianya suam ataupun sejuk. Barulah kita masukkan tepung beras dan tepung gandum. Dan dikacau sebati
Selepas tu masukkan ke dalam blender dan kita mesin hingga halus. Kemudian dituang, hendaklah kita tapis dan tuang ke dalam mangkuk lain, keluarkan daripada blender dan tuang ke mangkuk lain. Okey, dan kita tapis. Apabila sudah kita tapis, kita perapkan adunan selebih kurang 2 jam ke 3 jam ataupun semalaman. Lebih elok semalaman petani perapkan agar adunan tepung itu ianya atau adunan penyiraman ni kembang dan kental. Okey, teknik untuk ketani menggoreng setelah ketani perap semalaman ataupun 2 ke 3 jam, nyalakan api perlahan ya. Apabila kalau sekiranya orang yang baru hendak mencuba menggoreng penyaram, on dulu apinya menggunakan mangkuk kualinya yang kecil tu, on apinya, kemudian ditutup dulu. Selepas di on kan terasa panas minyaknya, kita tutup sebentar. Selepas kita ditutup, masukkan anggaran 2 sudu ataupun anggaran 50 ml yang adunan penyaram tadi ke dalam kuali yang minyaknya setelah pun dipanaskan. Apabila ia macam menggelegak di tepinya, barulah ketani on balik api itu. Kita nyalakan balik apinya. Dan kita siram-siram tepinya menggunakan sudu makan. Kita siramkan menggunakan sudu makan agar ianya sebati masaknya di tepi itu dan berbibir. Atau dipanggilkan berbibir. Selepas tu, kita ni terbalikkan, baru yang nampak macam tupi tu. Kita ni nampak diterbalikkan penyaram agar ianya masaknya sebati. Angkat penyaram dan toskan di atas wire rack. Tips dan teknik cara menggoreng ketika menggorengan ni, jaga suhu api, kalau tidak penyaram itu tidak menjadi. Suhu api penting. Kalau sekiranya suhu api terlalu panas, ianya akan leper. Jadi suhu apinya hendaklah perlahan dan kecil sahaja. Ya, kalau hendaknya orang tua-tua dah ada berbibir tu. Jika suhu minyaknya terlalu panas, tutup terlebih dahulu. Ini tips yang kedua. Sekitar dalam 5 ke 10 saat. Dikiralah 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dituang dulu. Jadi nampak ia berbibir, baru nyalakan apinya. Kemudian adunan ni, ia boleh tahan seminggu di dalam ice box. Dan apabila keluarkan, bagi suhu atau room temperature-nya orang, suhu ruang, baru dalam lebih kurang setengah jam ke sejam, baru ketani mulai menggoreng. Sekiranya agak pekat, ketani tambah saja air sedikit sahaja agar ia bisa adunan itu. Kalau sekiranya adunan tu terlalu cair, ketani tambah tepung. Tetapi selalunya ia akan pekat tu. Kalau sekiranya ia semalaman. InsyaAllah adunan kalau yang saya berikan tadi, ia punya adunan itu atau adunan yang itu orang kalau dibuat pasti menjadi. Asal ketani menggunakan teknik yang betul daripada segi apinya. Okey, penyampai di sana ada pertanyaan. Ada pertanyaan dari saya, Cikgu Hajah ya. Kadang-kadang perbezaan ada. Berbibir. Saya pernah kejumpaan lah ya, Nadira. Warnanya agak berbeza. Ada orang membuat hasil penyaram tersebut agak gelap. Tapi kadang-kadang ada warna coklatnya agak lebih muda. Kenapa tu? Mungkin ada kesalahan daripada segi api ataupun macam mana? Tidak. Ia tidak ada kesalahan. Tetapi gula naunya tu kadang dah gelap. Kadang-kadang ketani membalikan di luar. Ada orang membuat gula nau atau gula pong ni dah gelap. Jadinya bila diorang membuat itu ia agak muda. Jadi untuk memastikannya ia agak gelap sedikit, ketani masukkan, kalau saya masukkan gula hitam sedikit dalam satu sudu kecil. Masukkan gula hitam sedikit. Ketani itulah ataupun imalco, kalau tidak ada coklat imalco. Terasa pulang macam coklat tapi sedikit sahaja. Untuk menggelapkan. Tapi kalau sekiranya ada orang lebih suka yang agak warna coklat muda pun okey. Selalunya kalau gula nau yang elok ia agak pekat tu, anda terlalu macam cair. Ada tu gula nau dan ia menghitam sedikit. Atau gula apong atau gula nau yang baguslah. Ia mengikut warna gula nau tu. Ya.
Jadi sebenarnya ni Puan, kami ada menyentuh ni tadi mengenai kalau sekiranya penyaraman ni diinovasikan, macam mungkin dibagi perisa Oreo dan Ya, sebagainya. Kerana seperti yang kita ketahui bagi penyaram ada perisa lagi perisa ada. pandan kan Mas Hanif? Saya baru Ah, tahu sebetulnya. jadi kalau begitu pun macam mana kalau sekiranya ingin menambah perasa di dalamnya, kalau sekiranya ingin menambah perasa Oreo misalnya. Jadi kalau cuma tu, nyaman Okey, kita tu. boleh. Sedap. Tapi yang paling sedap apa ni penyaram pandan ah. Kalau Hmm, penyaram pandan bererti kiraan gulanya artinya gula apung itu tadi kan 500 ya. ya. Jadi dengan gula pasir 300. Ia mesti kiraan gulanya tu mesti 800. Bererti 800 satu semua 500 gula apung digantikan jadi gula halus. Jadi 5 campur 3 berarti 800 kan? 800 gula halus. Ketani kurangkan sahaja sedikit dalam 700 mengurangkan manisnya. Oh, jadi sebenarnya kalau kita ni lihat Sudah tu dari dibagi perisa ya ya. pandan. Ya, kalau kita ni lihat dari bahan-bahan yang dikongsikan Mhm. sebenarnya bahannya tu simple ataupun mudah Ya, betul. tapi sebenarnya triknya ataupun yang mencabarnya adalah cara kita ni menggoreng, tips kita ni Cara menyediakan menggoreng. ya. Jadi mungkin satu hari nanti ingin sekali bersua muka dengan Cikgu Hajah ni untuk kita ni Betul. belajar secara Untuk belajar fizikal. ya. Ya. Lebih mendalami lagi. Dan Betul. okey, Sebenarnya ya, silakan. Sebenarnya kalau sesiapa sahaja meminta resepi penyaram, walaupun ketani siarkan dikongsikan di mana-mana, memang semua mengatakan senang, minta saja resepi atau beli saja resepi. Sebenarnya ketani mesti melihat cara Betul. teknik itu yang atau mahal tu jarang orang kan mengajar teknik cara menggoreng. Sebab itu walaupun resepi ada 10 orang resepi yang sama, nda semua akan cara teknik itu kalau nda menjadi tu. Nya orang nda berbibir sampainya orang kalau menggoreng mesti juirkan bibir. Ya, jadi tentu sekali rasanya pun berbeza ya. Ya. Dan mungkin tadi Ya. dikatakan kadar apinya macam mana tu yang sebaik-baiknya kalau kita ni membuat kuih penyaraman ni, Cikgu Hajah? Kecil sahaja. Aha. Kadar apinya kecil sahaja. Selalu kalau saya masa saya membuat kelas atau mengajar, apinya di on dulu, suhunya pertengahan. Tapi yang masih panas tu jadinya tutup terlebih dahulu. Tutup balik. Jadi biarkan dalam kiraan 5 ke 10 saat. Dimasukkan adunan dulu, tapi api jangan dinyalakan. Dimasukkan adunan, ketani nampak ia menggelegak sedikit di tepi, baru ketani nyalakan perlahan-lahan. Aha. Sebab kalau ia terlalu panas, memang leper. Walaupun adunannya tu 2 malam baik tu dikembangkan, memang tetap sebabnya masalah api tu. Ya, tapi ada yang juga menyatakan ni, Cikgu Hajah, kalau kita ni masak kuih penyaram ataupun kuih-kuih tempatan ataupun kuih-kuih Melayu ni lebih sedap lagi kalau kita ni menggunakan dapur kayu ni, Nadira. Betul ataupun tidak tu? Ataupun ini cuma mitos saja, macam mana? Tidak, betul. Betul. Memang masakan Kenapa orang tu? tua-tua dulu menggunakan Dapur api kayu. tungku. Aha. Sebab dapur kayu ni menggunakan kayu api ni ia asli. Dan kalau dapur gas ni sama je macam makanan yang dimasukkan coloring, dimasukkan Bahan perasa. seperti bahulu sahaja. Ya, ya. Kalau bahulu menggunakan okey, tak payah kita kuih. Satu saja, mungkin pernah makan ikan salai, ikan tamban. Pernah. Pernah. Ikan salai. Okey, kalau ikan salai, ketani salai ia dalam oven, apa rasanya? Dan kalau kita ni salai dengan sabut ataupun pakai kayu api, apa rasanya? Nyaman kan? Oi, pakai sabut lah. Nombor Lagi wahid ya. Itu ia punya tu. Perbezaannya macam sate ketani di atas sabut atau arang dan sate yang dibuat dalam oven. Itu ia punya perbezaan. Ya. Begitu juga dengan kuih Melayu. Cara asli dulu-dulu dan ianya lebih tahan lagi. Oh, itu kelebihannya ya. Jadi Ketahanan ia punya tu payah menggunakan bahan pengawet. Aha. Ya, jadi sebenarnya ada kepentingannya ni untuk generasi baru pun mula belajar membuat penyaraman Betul, ni. betul. Sebab kalender siapa tah yang akan menyambung untuk membuat resepi secara asli dan sebagainya. Dan rupa-rupanya ada
bezanya kalau kita ni Betul. pakai dapur kayu dan Dapur moden dapur sekarang ni kan. moden. Jadi belajar-belajarlah untuk mencari kayu api selepas ni ya. Baik, tanpa melengahkan waktu ya, Mencari Cikgu kayu api. cari kayu api. Macam mana kalau kita ni kongsikan bersama Cari dengan kayu penonton api, kita cari kayu ni? api. Ya, kita ni kongsikan bersama dengan penonton kita ni cara pembuatan kuih penyaram ini. Silakan. Ya.
Ya, Ya. Alhamdulillah ya Nadira ya. Itulah keenakan dan nyorang ketelitian Ya. dalam pembuatan kuih penyaraman ni. Bila dapat kita diperhatikan tadi, sama-sama dapat kita diperhatikan audio penonton sekalian ya. Begitu teliti dan pembuatannya walaupun complicated, tetapi itulah yang diajarkan oleh orang tua-tua tadi dululah ya. Betul sekali. Ya. Dan mungkin kita dapat bertanyakan ni pada Cikgu Aja, kalau sekiranya dengan sukatan resepi tadi dapat menghasilkan berapa biji penyaram ni? Okey, satu adunan itu boleh menghasilkan kalau sekiranya besarnya kira sederhana, boleh menghasilkan 80 ke 100 biji. Banyak tu. Banyak. Sebesar tapak tangan lah tu. Bayangkan sebesar di tengah tapak tangan itu. Betul. Sekarang ni ada yang Sebabnya ukurannya dah meter. Sebabnya kalau petani membuat itu, ia punya bahan-bahannya tu mana mahal, murah. Kadang lebih kurang dalam RM10, tetapi petani boleh menghasilkan keuntungannya dalam RM25 ke RM30. Bah, mulakan tu bisnes. Dan juga kalau sekiranya petani malaskan berjual yang bergoreng, kadang-kadang ada pelanggan maukan yang mentahnya. Kami mau adunannya, kami sendiri menggoreng. Jadinya petani boleh menjual adunannya saja. Petani buat banyak-banyak, simpan dalam ice box, kan, simpan dalam peti ais. Ya, lebih kurang seminggu kan dia boleh tahan. Jadi simpan dalam peti ais, buat banyak-banyak. Jadi petani jual saja adunan. Petani dah ada membeli minyak, atau modal petani dah ada bayar minyak, cuma tepung sama gula sama air. Ya. Jadi petani menjual adunannya yang sudah siap saja. Ya, jadi Cikgu Ajah ya, saya yakin orang dulu kan asalnya kuih penyaraman ini diorang menggunakan ataupun menggoreng menggunakan minyak kelapa ya. Jadi pertanyaan saya, apakah yang mana lebih enak ataupun lebih sedap lagi menggunakan minyak biasa ataupun minyak kelapa sawit ataupun minyak piasaunya orang katanya itu? Yang mana lebih sedap lagi? Sebenarnya yang lebih sedap memanglah minyak kelapa ataupun minyak jagung atau minyak atau sekarang ni yang ada sudah yang diproses ialah minyak jagung, minyak canola kan. Ya. Saya selalunya setiap kali kalau saya berada di studio ataupun saya mengajar, saya sendiri dah pernah menggunakan minyak biasa walaupun membuat donat ke apa. Saya menggunakan minyak jagung. Biar dia mahal sedikit tetapi berkualiti dan tahan lama, baunya pun dah hapak. Wah, tahniah ya. Dan sebenarnya ada perbezaan dari segi rasa je ni ya. Ia mempengaruhi rasa. Ya, betul Mempengaruhi sekali. Sebabnya petani dah mau karang, pelanggan petani membeli sekali saja. Lepas satu, esok lusa ditunggu-tunggu dah datang. Jadi kita ni mesti pandai lah ya. Tapi rasanya dah ada. Dan konsisten dalam rasa jualan itu pun penting ni ya Cikgu. Dalam rasa. Jangan diubah, jangan dikurangkan, jangan dikurangkan dia punya bahan itu. Ya, betul itu yang sekali. penting. Betul sekali. Dan yang pasti adalah jangan menggunakan minyak yang bekas tadi menggoreng ayam. Ada memberi rasa je tak? Betul. Dan juga atau jangan menggunakan yang bekas atau ayam atau apa. Tetapi ada kadang sikap orang-orang petani anda semualah suka memakai minyak anik terbalik-balik. Boleh menggunakan kalau yang bekas penyaram mati mungkin 2 kali, 3 kali. Cuba tu kalau yang masih jernih. Tetapi jangan terbalik-balik digunakan. Lagipun ianya juga untuk risiko kesihatan dah baik. Betul. Kalau kita ni menggunakan minyak terbalik-balikan ni. Okey. Jadi ada yang pernah saya lihat ataupun saya pernah nampak ya Nadirah ya. Kalau diorang kan memastikan isi tengah penyaram isi di bahagian tengah-tengah tu sudah masak, ada diorang gunakan lidi dicucuk dengan lidi untuk memastikan di dalamnya Betul. sudah masak untuk ataupun masih pastikan mentah. ianya masak. Betul. Itu cara yang terbaik ya. Betul. Tengah-tengahnya kita ni cucukkan dulu dan tu terbalikkan. Jadi agar ia masak. Kemudian diterbalikkan lagi, petani pastikan yang ada sebelah atas tu petani terbalikkan untuk mengambil di tepinya tu digorengkan agak lama sedikit, janganlah terlalu lama untuk mengambil ianya rangup. Sebab itu, ia kalau penyaram yang bagus, ia akan crispy tu bila dimakan.
Ya, tadi di Cikgu Hajar, tepinya. rakan bibirnya. saya Nadira sempat Ya. bertanya katanya kalau penyiraman ini lebih sesuai diminum, digunakan untuk juadah minum pagi ataupun minum petang ni. Yang mana lebih sesuai? Kedua-duanya. Dan juga lebih cantik lagi kalau sekiranya penyiraman ini, ia tahan kan penyiraman sampai besok pun tahan. 2 hari pun sebenarnya masih tahan. Kalau sekiranya untuk dijadikan dog gift untuk majlis berbedak, janganlah untuk majlis kahwin-kahwinan terlampau banyak kan, kebiasaan kerang menggoreng. Jadi untuk majlis berbedak, kenapa anda hadiahkan dengan penyaram? Ketani bungkus yang elok-elok, cantik-cantik. Untuk memperkenalkan seni budaya ketani. Tambah lagi apabila kalau majlis berbedak atau majlis berpacar itu yang datang itu orang dari luar negeri yang baru pernah melihat dan merasa kuih-kuih Melayu ketani. Betul sekali. Dan mungkin dapat Baik. kita ni perkenalkan je ni kepada generasi-generasi baru ya. Betul. Dengan kita ni membagi sebagai door gift dan sebagainya. Jadi amat menarik sekali segmen kita ni pada hari Seronok ini. ya? Ya, amat seronok. Ya, Alhamdulillah. Dan terima kasih ya Rompai Pagi Ah, mengucapkan... ada yang minta... Ya. Ya? Penyampai beliau dan yang kru-kru di studio pastinya cuma melihat gambar kan. InsyaAllah bila yang penyampai berdua bila bertugas nanti saya akan menghantar penyaram yang sudah masak ke studio mungkin hari Isnin. InsyaAllah. Alhamdulillah. Ambil sini. Rezeki Jangan ya. Ya. Alhamdulillah. Baik, Rompai Pagi mengucapkan jutaan terima kasih kepada Cikgu Puan Hajah Faridah di atas tunjuk cara beberapa tips ataupun petua yang telah dikongsikan bersama, menambahkan ilmu pengetahuan kita dalam khususnya dalam dunia masakan ya. Dan untuk minggu ini kita dibawakan penyaram ya. Betul. Nadira, silakan. Iya, dan insya-Allah kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan ya. Assalamualaikum. Pantun. Boleh saya Pantun lagi. sudahkan dengan pantun Ya, yang betul. terakhir. Tentunya. Silakan. Penonton di luar. Okey, jika ada jarum yang patah, kulit pohon jangan lekatkan. Jika ada kata-kata yang salah daripada kata-kata yang salah, saya bermohon agar dimaafkan. Sekian, terima kasih. Semoga bis kita di sana, peminat segmen Enak Rasa dapat mengikuti dengan lebih teliti tadi, dapat menulis kiranya mana yang salah pandang, ada dikongsikan di IG Rampai Pagi ataupun boleh menghubungi pihak RTB untuk resepinya. Ya, insya-Allah. InsyaAllah ya. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Puan Hajah Faridah dan sama-sama kita menjaga SOP ya. Kita masih lagi berhadapan dengan pandemik ini. Walaupun sama-sama. Terus giat kita. Dan teranah di rumah. Teranah di rumah itu penting. Jadi banyak buat kuih lagi ya. Teranah di rumah, jangan kuai-kuai dan banyak buat kuih. Cuma Kalau nak buat kuih malam-malam depan daripada kuai. kuai-kuai berjalan baik buat kuih. Okey, baik, jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Okey, itu je wabarakatuh.